relationship between Saudi Arabia and Malaysia, I can safely say, is on very strong footing. Kesemua peralatan perubatan itu disalurkan melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Center. Peralatan itu termasuk 5 juta unit pelitup muka pembedahan, pelitup muka, pakaian khas, pelindung muka, penutup kepala, pakaian pelindung diri dan penutup bud. Arab Saudi turut menyumbang 150 unit ventilator muda alih dan ventilator unit rawat rapi. Seterusnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna tidak menerima sebarang aduan berhubung penjualan pensanitasi tangan buatan sendiri di pasaran. Menurut Menterinya, Dato' Alexander Nantalinggi, pihaknya juga tidak menerima sebarang aduan mengenai penjualan semula pelitup muka yang digunakan setakat ini. Tak terkesan, ialah hati-hatilah membeli sebab sekarang mungkin ada, tapi kita belum terima aduan. Ya, jadi kita pastikan harga berpatutan dan juga bekalan dia. Tapi kementerian lain mungkin macam Kementerian Kesihatan akan membantu dalam keberkesanannya juga. Jadi standard dan berlainan. Jadi dengan barangan sebegitu kita harus bekerjasama dengan kementerian lainnya. Beliau terdahulu melawat stok bekalan barang makanan kering di sebuah gudang di Masai Johor. Dalam perkembangan lain, di Terengganu seramai 700 pekerja asing menjalani ujian saringan COVID-19 sebelum dibenarkan kembali bekerja dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Mereka yang disaring terdiri daripada pekerja dalam sektor industri dan juga pembinaan di 2 daerah iaitu Kuala Terengganu dan Hulu Terengganu. Ia satu inisiatif yang baiklah yang dilakukan oleh syarikat-syarikat di Pantai Timur ni yang sebelum membenarkan pekerja dia memulakan tugas. So kami daripada Badan Baru Pekan Baru ni datang ke Pantai Timur ni dengan pasukan 4 tim untuk menjalankan ujian saringan COVID di tempat-tempat yang mengambil kami sebagai klinik untuk membuat ujian saringan COVID. Ini inisiatif yang baguslah yang dijalankan oleh pihak syarikat menyangkut seruan kerajaan. Kos bagi ujian saringan menerusi pengambilan sampel pekerja itu ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Walaupun belum ada kes pekerja asing di Terengganu dijangkiti, saringan dibuat berikutan ada di antara mereka yang bersesak tinggal serumah tetapi bekerja dalam sektor berlainan. Di Sabah pula, seramai 135 pelajar negeri itu yang tiba dari Semenanjung dikuarantin di Institut Pendidikan Guru IPG Kampus Tawau. Mereka yang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu dibawa pulang ke Tawau dengan menaiki 8 buah bas. Pelajar yang tiba dari Kuala Lumpur itu diarahkan menjalani ujian saringan kesihatan di KKIE sebelum menunggu untuk proses penghantaran pulang ke Tawau. Hanya isu kuarantin ni sekarang ni sangat-sangat penting sebab walaupun student semua rasa berat hati untuk kuarantin, tapi itu untuk kebaikan untuk semua orang lah. Bila di kuarantin macam terlalu lama dalam especially macam jauh dari suami, itu rasa macam emosi terganggu juga. Terima kasihlah sebab macam fikir juga keadaan student ni kan. Boleh respons bah. Kamu fikir kau diri saja kah? Kapten EPM Husin Muhammad Nur berkata, setakat ini kampus berkenaan mempunyai sejumlah 348 orang penghuni, termasuk ketibaan 135 pelajar dari Semenanjung itu. Sebelum ini, kita ada 14 saja penghuni di dalam ini. Setelah masuk semalam melalui penerbangan udara ini, kita ada 199 di dalam ini, dan hari ini saya dipahamkan 1 dengan 5, tapi kita masih buat pendaftaran. Nah, kita belum boleh bagi final juga dan pecahan yang benar yang berada di pusat ini. Masih lagi di Sabah, tetapi kali ini mengenai hasrat kerajaan negeri yang akan terus menuntut royalti minyak 20% daripada Petronas.
Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal berkata, perkara itu di sebalik cukai jualan 5% yang sudah dikenakan ke atas produk petroleum negeri berkenaan bermula bulan lalu. Kita dah maklumkan kepada mereka. So semua most of the company registered dengan original Jepang. Sebab kita kena indigo pasal mereka maklumkan mereka berhadapan dengan berbagai masalah. Boleh kena harga minyak turun, kita tahu kita kena ada kerjasama yang baik dengan syarikat-syarikat ini. Datuk Seri Muhammad Syafiee mengulas kesepakatan yang dicapai antara Kerajaan Negeri Sarawak dan Petronas mengenai urusan minyak dan gas serta cukai petroleum. Beliau yang juga Menteri Kewangan Sabah berkata, persefahaman yang sama sudah dicapai Kerajaan Negeri Sabah dan dikuatkuasakan 1 April lalu. Perkembangan lanjut mengenainya akan dimaklumkan selepas mesyuarat bersama semua pihak berkaitan termasuk Petronas dalam masa terdekat. Ia termasuk cadangan sebelum ini iaitu menukar royalti 20% kepada bentuk saham. Baik, seterusnya Kerajaan Negeri Johor akan menubuhkan Johor Investment Company JICO di Singapura dengan kadar segera bagi merancangkan ekonomi rakyat pasca COVID-19. Menteri Besar Dr. Hasni Muhammad berkata, sasaran utama pelaksanaan JICO adalah sektor pelaburan dan budaya yang akan diuruskan oleh kaki tangan Kerajaan Negeri. Saya telah pun berbincang dan mendapat persetujuan pada dasar oleh Yang Mahkamah Perdana Menteri untuk orang besar ni tak pakai mask. mengembalikan semua Duduk kumpul ramai-ramai, no? pembangunan CB3 sejauh ini. Rakyat jelata dia suruh pakai Kerajaan sangat. Negeri juga sedang memperkuatkan konsep pembangunan 3 segi antara Johor bersama Singapura dan Indonesia atau SIJORI bagi menjayakan hasrat berkenaan. SIJORI dilancarkan Nanti hampa balik kampung hampa, jumpa nak bini hampa. Sama ada juga kluster kluster mencak kali. Menjadikan sub wilayah untuk menarik pelabur. Itu lagi media aku dah tegur dah. Media dah akhir dah pakai. Menghubungkan logistik, pengangkutan nanti dan kluster kemudahan kawalan menteri. Singapura dengan sumber-sumber Kalau jadi dekat dan UC tu kerja PM dia dah dapat COVID dulu. Hampa nak bersidang dah. Aidilfitri yang bakal tiba, hari kawan yang disambut hujung bulan ini juga semakin dirasai. Di Sarawak, petugas barisan hadapan tidak dilupakan dan kerajaan negeri berbesar hati menyampaikan sumbangan kepada mereka yang bakal menyambut hari kawan dan 1 Syawal. Dalam hubungan ini sudah tentu banyak juga petugas kita yang masih bertugas di masa perayaan ini. Jadi saya mengucap terima kasih pada Bapak Datuk Seri Fatimah dan rakan-rakan kerana sikit sebabnya banyak dapat menyediakan sumbangan kepada mereka yang akan bertugas di hadapan. Beliau terdahulu hadir pada majlis penyerahan simbolik Sumbangsi Raya Gawai di Kuching. Ia mempublikkan 23 agensi barisan hadapan kerajaan berbanding hanya 10 agensi secara tradisinya sebelum ini. Penduduk di Taman Zilibin Indah di Ipoh Perak bimbang selepas 8 rumah di taman itu terjejas akibat kejadian tanah runtuh. Hakisan cerun berkenaan menyebabkan sebahagian rumah penduduk mengalami retak. Kejadian pergerakan tanah itu berlaku secara tiba-tiba dan menyebabkan pokok berhampiran rumah penduduk tumbang. Menurut penduduk, kejadian berlaku adalah kali pertama dan paling serius dalam tempoh 10 tahun. Anak-anak saya dan isteri saya sedang buat kuih. In fact, diorang tengok, diorang cakap diorang dah pening sebab pokok moving. Pokok moving. Anak saya cakap, Mak, kenapa ibu, kenapa pokok bergerak? Ya, aku pening je sebab pokok bergerak. Tengok bila tengok depan, dia silent. Dia silent, dia tak bunyi apa-apa. Dia terus saya tolong bantu yang belakang tu, dia boleh biar boleh
buat konkrit dia punya tu supaya in future dia buat drainage dekat belakang tu, buat kalua drain ke. Satu cara pendapat saya dia buat kalua drain. Pegawai daerah Kintang Halisasi pun berkata, kejadian berlaku akibat kegagalan cerun bagaimanapun, tebing Sungai Tambun masih kukuh dan tidak berubah walaupun ada sedikit hakisan. Langkah jangka pendek dilakukan dengan menutup cerun menggunakan kanvas tanah. Selain kerja-kerja memperelokkan Sungai Tambun, ujian klorin pula akan dilakukan kerana didapati ada aliran air bawah tanah. Untuk jangka panjang, JKR akan membuat penilaian cadangan membina penting bagi mengelak tanah runtuh pada masa depan. Polis Kelantan menahan 2 lelaki dan seorang wanita warga asing selepas didapati memiliki selaras senapang dan sejumlah dadah dalam satu serbuan di Kampung Banggol Merbuk, Gual Situ di Pasir Mas. Ketua Polis Negeri Dato' Hasanuddin Hassan berkata, pasukan serbuan menahan suspek lelaki berusia 45 tahun dan wanita warga Thailand berusia 30 tahun itu dalam sebuah rumah di kawasan berkenaan. Pemeriksaan di dalam premis itu menemukan ketungan kristal dadah dan sebilah peluru di dalam poket sehelai seluar jeans sebelum suspek lelaki membawa pasukan serbuan ke sebuah rumah. Dalam pembinaan berhampiran premis yang didiaminya dan pemeriksaan menemukan selaras senapang buatan Eropah dan puluhan butir peluru yang dibeli dari negara jiran. Dan di situ juga telah dijumpai beberapa paket lagi yang kita syaki dadah. Jadi di situ juga, di kawasan premis yang kedua tadi itu, juga di atas lantai dijumpai satu laras senapang dan juga peluru mil tadi yang selapang ni, yang ada selesa dan sebagainya. Turut ditemui 800 biji pil lapa, 3 botol heroin seberat 15 gram, 1 paket syabu seberat 2.6 gram bernilai RM8,390. Manakala 2 kenderaan dan 6 motosikal turut disita. Kesemua suspek diremang sehingga Selasa depan. Kes disiasat mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Akta Senjata Api 1971. Kami tahu raya ini agak sukar. Raikan raya bersama Shopee, dapatkan RM10 keperluan harian seperti alat solik, barangan luncur, fashion muslimah dan elektronik dengan pengantaran percuma. Raya ini, Shopee di sisimu. Jika buah tidak sempurna, pasti tak diterima. Dia paling cerewet. Dia ni pula akan pastikan kualiti yang terbaik. Dia paling teliti. Cikgu anak pula, kalau bukan Alif, tak ingin. Dia paling memilih. Dari ladang ke dapur, anda boleh yakin minyak masak Alif berkualiti dan bermutu tinggi. Yang ni pula tak cerita lah. Diorang ni yang paling kuat makan. Alif paling Arif. Aduh, bolehnya saya sempat ke? Oh, maaf, ambil Ino. Ino mula bertindak dalam penuh saat. Ino bertindak lebih cepat berbanding dengan cecair dan tablet. Kami tahu raya ini agak sukar. Raikan raya bersama Shopee, dapatkan RM10 keperluan harian seperti alat solik, barangan luncur, fashion muslimah dan elektronik dengan pengantaran percuma. Raya ini, Shopee di sisimu. Dalam hidup beragama ini, kita nak buat satu benda yang baik, tiba-tiba terhalang, dihalang oleh apa? Dalaman kita sendiri, kelemahan iman kita. Ujian paling dahsyat dalam hidup ialah gangguan makhluk syaitan yang durjana. Syaitan dia tak bunuh kita dalam keadaan kita tu mati. Tak, dia bunuh 2 perkara dalam hidup. Pertama, dia bunuh kemahuan kita. Yang kedua, dia bunuh keimanan kita. Naluri Mei ini, Al-Quran titipan Bunda 1 Mei. Lafaz Allah yang menaungi rumah 8 Mei. Subhanallah. Doa Ibu 15 Mei. Mengejar bidadari subuh 22 Mei. Kamu tuh gak cinta sama dia. Kamu cinta sama aku. Dan dikejar hutang mahal 29 Mei. Naluri setiap Jumaat 3.30 petang. Hanya di TV3. Mega Movie minggu ini.
wants me to explain you something in Spanish. He's coming for you, Jack. There's nowhere to hide. Find Sparrow for me. The next moment we have to be allies. You were paying for what he did to me. Jumaat 10 malam di Mega Movie TV3. Laporan antarabangsa, proses pemindahan ratusan ribu penduduk yang berdepan berisiko di Badai Taufan Volvo di Filipina berdepan dilema dan kesukaran. Sekurang-kurangnya 200,000 penduduk tinggal di kawasan pesisir pantai dengan rumah yang dikatakan tidak kukuh dan perlu dipindahkan di tengah-tengah kebimbangan penularan COVID-19. Taufan Volvo membawa bersama hujan lebat dan angin kencang mampu mengakibatkan tanah runtuh. Puluhan juta orang pula hidup di landasan taufan itu yang dicongkak menuju ke ibu kota Manila yang padat dengan populasi penduduk. Akibat ancaman berkembang membabitkan taufan dan virus pandemik, pusat pemindahan di tengah Filipina cuma boleh mampu menampung separuh kapasiti. Jumlah yang ramai ditambah pula dengan kekangan ruang memaksa pihak berkuasa memohon 47 gereja besar di kawasan terbabit menerima mereka yang terkesan. Menurut agensi cuaca kebangsaan, taufan Volvo mampu menghasilkan angin sekuat 190 km sejam. Kawasan yang menjadi landasan taufan itu terletak di peringkat kuarantin pandemik COVID-19 berbeza-beza. Masih ramai orang yang tinggal di rumah bagi mengelak penularan jangkitan wabak itu. Filipina merekodkan 770 kematian dan 11,618 kes jangkitan COVID-19 dan ia diramalkan meningkat oleh kerana kekangan kapasiti hujan seringan. Seterusnya, Arab Saudi dan Rusia memperkukuhkan komitmen untuk mengekalkan dan mempercepatkan kestabilan pasaran minyak global. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman derakan sejawat dari Rusia Alexander Novak dalam satu kenyataan bersama turut yakin rakan kongsi mereka di dalam OPEC Plus akan bergerak seiring dengan matlamat itu dan mematuhi perjanjian padan itu. Mereka turut memuji usaha negara-negara penuar lain yang bertanggungjawab dalam menyesuaikan pengeluaran mengikut situasi semasa. Selain itu, lega dengan petunjuk peningkatan dalam ekonomi dan pasaran, terutamanya pertambahan dalam permintaan minyak. Perkembangan positif itu hadir di tengah-tengah kebimbangan ke atas had penyimpanan minyak ketika kebanyakan negara mula melonggarkan sekatan. Novak juga mengalu-alukan pemotongan pengeluaran besar-besaran sukarela yang dibuat oleh Arab Saudi dan langkah yang diambil oleh Emirat Arab Bersatu dan Kuwait untuk menyokong usaha Arab Saudi. Sementara itu, Singapura mengesahkan 752 kes positif baru semalam, menjadikan jumlah jangkitan di Republik berkenaan kini mencecah 26,098 kes. Data itu menunjukkan hanya 2 kes membabitkan warga Singapura atau penduduk tetap, manakala selebihnya adalah pemegang permit kerja yang tinggal di asrama pekerja asing. Singapura saat ini mengklasifikasikan 1,324 sebagai kes komuniti, 580 sebagai kes import, 434 kes yang membabitkan pekerja asing yang tinggal di luar asrama dan 23,008 kes pekerja asing yang tinggal di asrama. Sehingga kini 4,809 pesakit pulih sepenuhnya dan dibenarkan keluar dari hospital atau fasiliti rawatan. Setakat semalam, Republik itu dilaporkan mempunyai lebih daripada 90 kluster. Seterusnya, sebuah pusat konvensyen di Bangladesh diubah menjadi hospital dalam tempoh 3 minggu untuk merawat pesakit COVID-19. Hospital itu memuatkan 2,084 buah katil di 3 dewan dan sebuah struktur sementara yang dibina di atas kawasan berkeluasan 2.5 juta kaki persegi milik salah satu syarikat swasta terbesar di Bangladesh. Negara itu melaporkan hampir 18,000 kes jangkitan dan 269 kematian meskipun melaksanakan perintah berkurung. Namun banyak pihak berpendapat jumlah itu lebih rendah daripada angka sebenar berikutan ujian saringan tidak dibuat secara menyeluruh. Hanya beberapa hospital kerajaan digunakan untuk merawat pesakit COVID-19 ketika ini. Fasiliti terbaru ini juga memerlukan lebih 4,000 petugas kesihatan sebelum mula beroperasi. Kami tahu raya ini agak sukar.
Raikan raya bersama Shopee. Dapatkan RM10 keperluan harian seperti alat solek, barangan runcit, fashion muslimah dan elektronik dengan pengantaran percuma. Raya ini, Shopee di sisimu. Everready sedia diguna sehingga 4 tahun dalam simpanan. Terima kasih, Abah. Sebab itulah hidup di jana Everready. Kita sering menyangka rumah kita tentunya bersih, namun debu-debu yang tersembunyi tetap ada. Dyson V11 mengoptimumkan kuasa dan masa kerja secara pintar, mengesan dan menyesuaikan diri dengan jenis lantai yang berbeza. Bateri lithium-ion 7 sel yang paling kuat bersama pelbagai peralatan boleh membantu membersihkan seluruh rumah anda. Raikan Hari Raya dengan rumah yang bersih bersama Dyson. Semakin berusia, kepadatan tulang mungkin semakin berkurangan sehingga 20%. Minumlah Elin Gold dengan MFGM Active, protein dan kolagen. Nutrisi baik dan senaman menyokong fleksibiliti dan kekuatan. Elin Gold dirumus secara saintifik. Terima kasih Malaysia kerana menjadikan kami pilihan nombor 1 anda.